silaturahmi. Di antara punca-punca ibadah puasa ditolak sebab putus silaturahim. Letih tuan-tuan, semayang 20 rakaat. Oh, letih lah, kena ayat panjang, menggeletar kepala lutut. Tengok-tengok semayang tak diterima. Sebab apa tak diterima? Sebab putus silaturahim. Adik abang bergaduh, adik kakak bergaduh, mak dengan anak bergaduh, jiran tetangga bergaduh, satu saf bergaduh. Hujung sana tak nak bersalam dengan hujung situ, tapi semayang dalam satu saf di bawah satu bumbung, tapi tak nak bersalam. Dua-dua Tuhan tolak ibadat. Masalah dia ustaz bukan saya tak nak baik dengan dia ustaz, dia karak sangat ustaz. Berdengung ustaz. Lantaklah dia berdengung ke, dia berkarak, dia punya fahaman, sambung silaturahim. Jangan sampai fahaman politik kita menjadikan kita tidak boleh bersalam, sampai tak boleh ziarah menziarah. Kita hari ini bila dah tak sama politik, cukup marah, salam pun tak nak jawab, more dia pun tak nak pergi. Siapa punya more malam ni? Cilakui betul, budak ni pula lah tak datang masjid malam tu sebab more orang tak kena parti dengan dia. Kadang-kadang dia kata lantaklah, tak kira lah parti, janji free, dia pun datang tengok kemah warna tak betul dengan dia, kemah tu pun dia patah balik. Celaka betul, warna ni pula start motor belah. Subhanallah. Ini bukan sifat orang Islam tuan-tuan. Lantaklah bendera apa pun dia, janji halal balon makan. Tapi manusia hari ni dia kira macam-macam, sampai pada satu tahap sudah tidak boleh lagi menyambung silaturahmi. Ibadatnya ditolak. 3 hari tak tegur, habis lah. 3 hari maksima bagi. Nabi kata siapa-siapa di kalangan kamu bergaduh, 3 hari maksima untuk kamu baik balik. Masuk hari keempat kamu tak baik balik, mati salah seorangnya atau mati kedua-duanya, tak akan cium bau syurga. Letih tuan-tuan, tak cium bau syurga. Letih. Politik kita dia begitulah tuan-tuan. Bila tak kempen, bila bukan pilihan raya, kita boykot sana, boykot sini. Tapi bila pilihan raya, kita nak undi dia orang pula. Kenapa kita tidak buat baik dulu? Waktu kempen je kita nak buat baik, tak kena. Kalaulah kita kata kita tak mau berkawan sebab berlainan parti, kenapa kita nak undi dia? Tak usahlah minta, kamu tak payah undi aku, kamu bukan belah aku. Tapi bila waktu kempen, semuanya nak undi. Bila manusia nak berubah? Kalau waktu kempen baru nak jadi baik. Manusia akan berubah menjadi baik kalau kita dah baik dengan dia setiap masa, setiap hari, setiap detik kita baik dengan dia. Sampai hari mengundi, insya-Allah dia masih baik dengan kita sebab kita baik dengan dia. Tetapi kalau hari-hari biasa kita tibai, kita kutuk, kita maki, kita hamun, kita tak pergi tengok dia sakit, kita tak ziarah dia, tiba-tiba waktu hari mengundi, waktu kempen kita duk pergi baik dengan dia, dia akan kata baik ada makna tu. Bila manusia nak berubah? Yang keempat, Nabi pesan, semayanglah malam waktu orang lain sedang tidur. Inilah dia ucapan sulung Nabi Muhammad. Siapa yang buat 4 benda itu, maka kata Nabi, dia akan masuk syurga dengan sejahtera. 4 benda tuan-tuan. Buat benda ni syurga tuan-tuan. Bagi salam, bagi makan, sambung silaturahim, semayang malam. Bunyi senang. Bunyi senang tak? Senang. Nak buat tu sikit punya seksa kan? Tuan-tuan nak bagi salam pun seksa. Berselisih nak pergi semayang subuh, buat je. Yang seorang jogging, yang seorang nak pergi semayang. Cuba bagi salam, Assalamualaikum. Ke surau, tak apa, saya dah semayang di rumah. Kan bagus. Ini tidak, tengok kawan dia pun tengok. Yang seorang yang nak pergi semayang kata apa? Apa subuh-subuh tak semayang? Tengok aku ni nak pergi semayang ni. Yang jogging tu pula kata apa? Harap semayang tapi ngumpat ke orang, nampak? Dua-dua tak baik tuan-tuan. Bila nak jadi ahli syurga? Bila nak jadi ahli syurga? Yang ni pun susah nak buat.
Kalau salam pun susah nak buat, nak bagi makan lagi susah. Salam mana ada modal, salam mana ada letih, salam mana ada keluar belanja. Assalamualaikum, bagi salam kat aku RM20. Mana ada. Kalau yang free pun susah, tambah yang kedua, bagi makan. Berapa ramai orang boleh bagi makan? Cuba tengok dalam surau, yang bagi makan 30 orang, padahal penduduk surau 500 orang. Kalau ikutkan 500 orang penduduk surau, sampai kiamat booking tu penuh lah. Untuk 10 Ramadan akan datang penuh lah. Tapi kenapa belum penuh? Malah ada masjid yang belum penuh lagi jamuan buka puasa pun. Saya pergi baru ni surau, 6 malam duduk tarawih tu 660. Malam semalam baru ada. Malam semalam baru ada. Saya tengok jadual ada kosong. Malam semalam baru ada. 6 malam dah berlalu qiyamul lail, 6 malam dah berlaku, tidak ada orang jamu buka puasa. Pasal apa? Pasal susah. Kalau jamu orang bagi makan pun tak boleh buat, nak sambung silaturahim lagi susah lah. Sifat ego dah ada. Tak ada paksa aku nak baik dengan dia, bukan aku minta duit dengan dia. Aku tak kawan dengan dia, apa aku boleh hidup lah? Dia main sifat ego pula. Kalau dengan manusia pun ego, dengan Allah lagilah dia ego. Nak sembahyang malam lagi susah, nak tinggalkan selimut lagi susah, nak tinggalkan tilam, nak tinggal bantai, minta maaf lah. Bila nak masuk syurga? Jadi tuan-tuan, 4 ini Nabi kata jalan-jalan ke syurga. Kalau kita yakin dengan apa yang Nabi kata, buatlah. Start hari ni, siapa pun kita bagi salam, melainkan Hindu Cina yang bukan Islam. Hindu Islam, India Islam, Cina Islam, tak apalah. Ini tidak, tak kira siapa. Sing pun bagi salam. Sing, Assalamualaikum. Wahai, dengan sing pun bagi salam ni, sesama Islam lah. Yang kedua, bagi makan. Tak kira siapa tuan-tuan, ada rezeki bagi makan. Yang ketiga, sambung silaturahim. Dia parti mana pun, dia pangkah mana pun, lantaklah dia. Bendera besar mana pun depan rumah dia, dia saudara kita. Dan yang keempat, tolonglah diri sendiri dengan sembahyang malam. 2 rakaat pun jadilah. Bangun sahur pukul 4.30, 2 rakaat pun jadilah tahajud. Kalau tak boleh buat banyak, 2 rakaat pun jadilah. Ini bangun nak sembahyang sahur, nak bangkit sahur makan tu menung atas katil dekat 10 minit. Cepatlah bang, masa berjalan, kejap mengantuk ni. Cuba pergi mandi, cuba pergi ambil wuduk, sembahyang 2 rakaat, insya-Allah hilang mengantuk. Segar je bangun pergi sembahyang subuh. Maka Abdullah berkata, dalam ramai-ramai Nabi pun balik, disediakan satu tempat untuk Rasulullah. Maka Abdullah bin Salam yang masih Yahudi tak puas hati. Kata Abdullah bin Salam, aku ni ketua ulama Yahudi, pendeta Yahudi. Aku datang ni wahai Muhammad, nak test kamu, betul atau tidak kamu ni Nabi. Aku nak tanya kepada kamu 3 perkara. Kata Abdullah bin Salam, 3 perkara ini hanya Nabi saja boleh bagi jawapan. Orang lain tidak boleh bagi jawapan. Kerana saya ni orang yang hafal kitab Taurat, saya ni kaji kitab Taurat. 3 jawapan ni hanya orang yang betul-betul Nabi saja boleh bagi jawapan. Saya nak tanya kepada kamu 3 perkara itu. Kalau kamu jawab betul wahai Muhammad, saya akan Islam dan saya akan beriman. Tu dia tuan-tuan, Abdullah bin Salam. Inilah yang dikatakan benar. Benar bukan setakat tengok, benar juga pergi tanya. Benar pergi tanya, baru betul. Ini kita sekarang ni sekadar dengar ceritanya dia beli kereta baru ya, kena nombor ekor. Ya ke? Astaghfirullahalazim. Rupa je baik pakai kopiah, tapi main nombor, astaghfirullahalazim. Tuan-tuan balik rumah, tuan-tuan tidur, tuan-tuan tak tanya pun dia. Tuan-tuan ni jahat sebab syak pada orang. Kalau tuan-tuan baik macam mana? Dengar cerita dia beli kereta baru, kena nombor ekor, jangan tuduh dosa. Itu rezeki dia. Dah balik, kamu ngumpat orang je, itu baru baik.
Manusia yang baik lagi apa? Dengan cerita